dia berjuang menentang Israel itu, dia adalah sejarah dari segi sejarah dan itu wahyu Allah. Hamas selari dengan sejarah dan juga wahyu Allah. Dan pada masa yang sama, Hamas juga bertindak di atas provokasi dan juga tindak tanduk Israel itu sendiri. Soalnya kenapa Hamas ditubuhkan? Hamas ditubuhkan lewat tahun 87. Sebelum adanya Hamas yang ditubuhkan oleh Al-Marhum Syekh Yasin. Masa itu yang satu-satunya pertubuhan yang memperjuangkan hak Palestin adalah PLO, maksudnya Pertubuhan Pembebasan Palestin yang dilatari oleh Fatah, yang kumpulan Fatah. Dan tuan-tuan mesti ingat Allah yarham Yasir Arafat. Jadi Yasir Arafat ini seorang yang dominan dulu dalam perjuangan Palestin. Tetapi ada sesuatu yang berlaku pada tahun 93 akibat konflik berpanjangan antara Palestin dan juga Israel ini menyebabkan musuh-musuh Arab termasuk juga negara-negara Arab telah membuat inisiatif supaya perdamaian dapat dibuat antara Palestin dan juga Israel. Saya masih ingat dulu tahun 93 tu saya jadi mahasiswa di universiti. Pesara saya disebut pun ditanya Malaysia Raja, macam mana solusi dua negara? Baru saya ingat tahun 93 ni. Apa yang berlaku pada tahun 93 itu? Presiden Amerika masa itu William Jefferson Clinton, masa itu dia telah menganjurkan, dia berjaya membawa Pertubuhan Pembebasan Palestin bersama Israel ini duduk semeja untuk mencari daerah penyelesaian. Maka hasilnya masa itu Shimon Peres, Perdana Menteri Israel Shimon Peres dan juga Yasir Arafat menandatangani satu perjanjian yang disebut Perjanjian Oslo, ditandatangani di Washington. Kemudian tahun 1995 sekali lagi ditandatangani Oslo. Kali ini ditandatangani di Mesir. Jadi apa akibat daripada perjanjian Oslo satu itu? PLO telah mengira Israel, negara Israel mengesahkan penjajahan Israel ke atas bumi Palestin. Walaupun orang Palestin mendapat kemerdekaan, iaitu pembentukan negara Palestin di tepi barat dan Gaza. Itu konsep dua negara, Israel dan juga Palestin. Jadi sebagian besar daripada orang Palestin tak setuju dengan pendekatan sekular oleh PLO dalam menangani konflik dengan Israel. Kenapa? Ini yang saya nak sebut. Yang bincang pagi ini adalah terkait dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dalam perang 1967, dalam peperangan dan semasa pembentukan Israel 1948 melalui Isyarah Balfour, Baitul Maqdis di bawah, bukan di bawah Israel. Tapi Israel telah rampas sebahagian daripada Baitul Maqdis di sebelah timur dan ambil dalam peperangan 1967, perang 6 hari dengan negara Arab masa itu. Dan Israel merampas wilayah di selatan Lebanon, Bukit Golan, di Syria diambil, juga wilayah di Jordan. Dan sudah pasti mereka mengambil lebih banyak tanah Palestin. Masa tahun 1948 Israel kecil je masa itu, tapi dia tambah besar. Dan walaupun Baitul Maqdis dimiliki Palestin, tetapi mereka telah menguasai separuh. Maksudnya pendudukan secara haram Israel menduduki Baitul Maqdis. Dan mereka nak
juga Baitul Maqdis. Macam mana sekalipun Israel tetap nak. Walaupun perjanjian telah ditandatangani 1993 dan 95 mengesahkan PLO sebagai pihak yang berautoriti di tanah di negara Palestin. Kenapa Israel masih melakukan perluasan kuasa mereka di wilayah Palestin? Kenapa mereka masih rampas tanah Palestin? Itu masalah itu orang yang Palestin tak puas hati. Sebab Israel ini bukan bangsa yang boleh dipercayai. Walaupun ada perjanjian, tapi mereka tetap mencampur, tetap mereka nak Al-Aqsa itu. Saya tegaskan tadi, Israel ini nak Al-Aqsa, mereka nak Al-Quds sepenuhnya. Jadi walaupun orang kata orang menuduh Hamas yang memulakan perang, tapi tak bukan. Sebab apa? Hamas memulakan perang pada 7 Oktober. Banyak orang tak tahu, berita itu tak sampai. Negara kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya di Masjid Al-Aqsa. Apa yang berlaku sebelum hujung hari serangan tentera Brigade Al-Qassam atas Israel. Jadi tuan-tuan, kepada pihak yang mengatakan Hamas yang